Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebelum saya mulakan, saya minta izin kepada Ustaz untuk saya mulakan pembicaraan ini. Kita share ilmu yang saya dapati daripada pembelajaran daripada Ustaz selama ini. Dan tajuk ini saya baru habis baru 2 hari lepas notah ni, dan tapi tajuknya sudah dapat awal-awal. Sebenarnya tajuk ni fokusnya kepada perjuangan pengetahuan, iaitu perjuangan kita ni sebagai manusia. Sebenarnya kita sedang mula-mula perjuangan kita dengan musuh kita yang nyata, iaitu iblis, syaitan. Jadi untuk hari ini saya share dan sebagai kertas kerja untuk kita as a research juga, ya. Dan pada saya ini amat perlu dan mustahak bagi kita, jemaah kita yang baru atau yang lama, kerana dia akan berada bersama kita, iaitu musuh kita ni selagi kita masih hidup, dan itu janjinya. Jadi tajuk ini sebagai kita ulang kaji. Sebenarnya Ustaz sudah sampaikan juga masa dulu, dan sahabat-sahabat kita Adeka Haji Ruslan pun ada juga mengatakan tentang syaitan iblis ini yang selalu menggugat kita. Jadi saya mulakan dengan sebagai pengetahuan arif bila tajuk ni, ya. Tak boleh. Bismillah. Pada permulaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang ada dan tiada apa pun bersamanya. Inilah yang biasa kita mulakan, dan inilah permulaan kita juga, yang kita dikenali, yang Allah memberitahu juga pada kita. Dan bila Allah hendak, tak kala Allah hendak dirinya dikenali, maka dicipta segala ciptaan dari diri yang maha halus. Dia hanya mengatakan kepada dirinya, jadilah, lalu jadilah ciptaan. Maka dengan kun, setiap sesuatu itu terjadi dengan hanya satu perkataan. Di sini ciptaan itu ciptaan itu terjadi dari dirinya yang maha halus, zat yang maha halus. Di sini barulah kita kemudian nanti dapat
akal kita fahami dan dapat menerima pada Dia yang Maha Besar lagi yang Maha Berkuasa. Daripada yang Maha Halus inilah kita dapat membezakan sifatnya yang Maha Besar. Jadi memang Allah siapkan kita ilmu ni untuk kefahaman kita juga. Jadi dengan Dia yang Maha Besar, Allah yang Maha Luas, yang Maha Tinggi. Di sini kita akan dapat lebih faham kerana kita dijadikan daripada yang Maha Halus. Perbezaan itu mengikut logika manusia lah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, langit yang 7 dan bumi kepada Allah hanyalah sebesar biji sawi. Ini menunjukkan salah satu daripada nas yang kita, segala langit dan bumi disatukan tidak sebesar dari biji sawi. Tapi zaman kita sudah ada nas, sudah ada bukti-bukti yang kita ni dari sedikit, iaitu daripada atom, lebih kecil. Dia yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Diri Dia yang Maha Halus ini, dan apabila meliputi, Dia mengetahui, Dia meliputi, maka Dia Maha, zatnya yang meliputi ini sudah tentu Maha melihat dan mengetahui dan Maha mendengar, mengawasi segala sesuatu pada setiap ciptaannya. Maka tidaklah kami apakan sesuatu itu di dalam Alkitab. Dan segala apa yang dijadikan di langit dan bumi disatukan lalu dikumpulkan di dalam kitab, di dalam Lauh Mahfuz. Dan tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitabnya yang nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Dan sekarang kita dah faham yang nyata ini di mana. Kitab induk yang nyata, iaitu kitalah yang sedang berjalan ni, yang sedang berlaku ni. Inilah dia induk yang nyata yang sekarang kita faham, iaitu yang kita sedang lakonkan. Dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir dan sempurna. Dan setiap sesuatu itu bila Allah cipta, Allah dah tetapkan, dah takdirkan jangka masanya, buruk baiknya, dan semua sudah sempurna. Hanya kita sedang melaluinya, hanya menyaksikan lakonan yang ada di dalam kitabnya. Tuhan telah menciptakan roh pada permulaannya, sebelum kejadian, sebelum Allah jadikan langit dan bumi ini. Tuhan telah menciptakan roh pesuruhnya, iaitu
sebelum menciptakan yang lain, dan untuknya Tuhan menciptakan yang lain supaya menerusi ciptaan yang lain itu mendapat merasai rahmat Tuhan. Rohnya telah ku letakkan dalam suatu tempat yang istimewa selama 60,000 tahun sebelum aku menciptakan yang lain. Ini adalah roh Rasulullah yang Allah cipta 60,000 tahun sebelum diciptakan yang lain. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Dia yang membawa rahmat seluruh dunia. Dia yang akan membawa cahaya kepada dunia ini. Itu permulaan kejadiannya sebelum kita diciptakan. Jadi tak buang masa saya teruskan kepada di manakah tempat kita mulanya kita menjadi perjuangan kita ni, iaitu satu ujian dan perjuangan manusia terhadap iblis. Jadi, dari pandangan pintu depan atau mata kasar, perjuangan manusia bermula tak kala pengisytiharan hendak melantik manusia sebagai khalifah. Maka ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Maka Tuhan berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka sujud, melainkan iblis. Lalu, ini dia gambar yang biasa kita lihat. Lalu Allah berfirman, turunlah engkau dari syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya. Oleh sebab itu keluarlah sungguhnya engkau dari golongan yang hina. Ini yang berbuat dendam ni. Tak puas hati. Iblis berkata, berilah tempoh padaku hingga hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh. Maka aku akan datang mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapat kebanyakan mereka bersyukur. Di sini sombong dan bongkaknya dan iblis. Sebenarnya dulu namanya Azazil. Dia tidak terima pelatihan kita sebagai khalifah di bumi. Dan mereka akan dia berjanji akan menyesatkan kita. Sebenarnya ialah dia berdendam, tak terima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dia pandangnya kita daripada kejadian yang hina daripadanya. Tidaklah kerana sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah binasa. Ini yang ialah memang Allah sudah tetapkan. Memang Tuhan nak kasih iblis ni jangka masa yang panjang untuk jadi ujian kita. Maka turunlah dia daripada tempat tingginya tu dengan kesombongan dan dendam kepada manusia. Dan di situlah mulanya manusia mula diganggu gugat oleh iblis hingga ke zaman kita dan juga akan datang. Dan
Tapi sebelum tu iblis sudah mula mengganggu manusia pertama, iaitu Nabi Adam. Satu hari syaitan telah pergi ke gerbang syurga dan melihat kuda-kuda sedang memakan rumput, maka dihasutnya kuda-kuda itu dengan berkata bahawa sekiranya jasad yang terbujuk itu diberi jiwa, itu jasad Nabi Adam. Nabi Adam baru berjasad dan bernyawa, tapi belum ada jiwa. Mereka akan kuda-kuda itu akan diberi kerja yang berat. Ini hasutan dia lah. Justru adalah baik kuda-kuda itu memijak jasad itu sehingga ia tidak berguna lagi. Dengan berangnya kuda itu bersedia untuk berlari dan memijak jasad yang terbaring di antara bunga-bunga yang tumbuh di situ, maka Tuhan memberi roh, iaitu jiwa, kepada jasad. Ini permulaan perjuangan kita mula daripada Nabi Adam. Dan kami berfirman juga selepas itu, tak kala Nabi Adam bersama Siti Hawa diami di syurga, Tuhan berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu di syurga ini dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Inilah dia sebagai dugaan kita. Jadi maka setelah itu maka syaitan membisik hasut kepada mereka berdua. Dia dah mula permulaan, dia tak dapat nak hancurkan jasadnya, sekarang dia dah mula hasut tak kala hidupnya Nabi Adam. Mereka berdua supaya dapatlah dia menampakkan kepada mereka akan aurat mereka sekian lama tertutup pandangan mereka, sampai dia berkata, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada makan pokok ini, melainkan kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi dari orang-orang yang kekal. Dia menghasutlah seolah kalau makan buah tu Adam kekal. Tuhan tak mau kasih. Inilah hasutan dia. Lalu dengan sebab itu dapatlah dia menjatuhkan mereka berdua dengan tipu dayanya. Setelah mereka memakan pohon itu, terdahlah mereka pada aurat mereka dan mereka mulailah tertutup dengan daun-daun syurga. Serta Tuhan mereka menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pokok itu? Dan aku katakan kepada kamu bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Bermakna memang Allah sudah beritahu Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Siti Hawa, iaitu syaitan adalah musuh kita yang nyata waktu di sana. Maka turunlah kamu sebagian dari kamu menjadi musuh kepada sebagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke satu masa. Ini cerita yang biasa kita dengar, hanya saya mengulangi untuk kita fahami di mana mulanya perjuangan kita manusia ni. Daripada tempat yang mulia di atas saja, kita sudah mula berjuang hingga kita dijatuhkan di bumi, dan maka di bumi ni sebenarnya lagi hebat. Lagi hebat. Kenapa? Kerana kita tidak nampak. Jadi jin dan syaitan ni itu bermula, Azazil adalah daripada golongan jin yang diciptakan daripada api. Kerana ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dua sayap untuknya dan menggunakan dia hidup bersama dengan malaikat-malaikat hingga menjadi ketua mereka. Namun apabila semua malaikat termasuk Azazil perintah untuk sujud pada Adam, kesemua malaikat sujud melainkan Azazil. Sebab itulah dia dinamakan iblis. Ini yang diberitakan. Sesungguhnya Allah mencipta jin
juga manusia 10 bahagian. Jin dan manusia 10 bahagian, kadang malaikat 9, jin dan manusia 1. Dan Allah menciptakan yang satu tu dipecahkan 10, 9 bahagian jin, hanya 1 bahagian saja bilangan manusia. Mana bilangan kita amat sedikit kalau kita nak bandingkan dengan jin ya. Jadi jin ni bila mereka sudah ingkar ini dipanggil syaitan mengikut Abu Hamka. Syaitan ini mengikut Abu Hamka iaitu daripada golongan jin dan juga manusia yang ingkar. Dan ya, iblis adalah iblis, tapi syaitan ni adalah daripada golongan jin. Ini yang saya dapati daripada Hamka, kitab Hamka. Dan bahawa sungguhnya kami telah berusaha mencari ini dulu tak kala awal-awal dulu syaitan ni mereka memang boleh naik langit ni ulang-alik tak ada masalah. Jadi kami telah berusaha mencari berita langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalan dan api yang menyala. Padahal sebenarnya kami dulu biasa menduduki tempat-tempat di langit untuk mendengar. Maka sekarang siapa yang cuba mendengar akan mendapat api yang menyala yang tunggu merejamnya. Bila kelahiran Rasulullah SAW, mulalah mereka tidak ditahan, tidak dibenarkan. Mana pasport mereka dah tak ada lah, dah tak boleh naik langit lagi. Dan kami pelihara langit itu dari tiap-tiap syaitan yang kena rejam, kecuali syaitan yang curi mendengar percakapan mereka. Maka ia diburu dan dikuti nyala, api yang nyala yang nyata kelihatan. Kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjelang-jelang. Ya Allah ceritakan. Sesungguhnya malaikat turun di awan lalu ia menyebutkan satu urusan yang telah diputuskan di langit. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakannya itu dari Rasulullah ya. Sungguhnya malaikat turun di awan lalu ia menyebutkan suatu urusan yang telah diputuskan di langit. Lalu syaitan mencuri mendengarnya dan syaitan itu menyampaikannya kepada para dukun. Lalu mereka berdusta bersama itu 100 dusta dari diri mereka. Memang diorang mencuri dengarlah. Dan untuk berdusta kepada dukun-dukun yang sekongkol dengan mereka. Jadi keadaan menyerupa yang ada, syaitan ini boleh, zaman Rasulullah ni mereka boleh terzahir, boleh dilihat. Mana jin-jin ni, yang dinamakan syaitan ni, waktu sahabat Rasulullah SAW, Bukhari, radhiyallahu anhu ditipu oleh syaitan menyerupai manusia yang mencuri makanan yang disedekahkan di bawah jagaan Bukhari. Walaupun dimaafkan oleh Bukhari tetapi masih dibuatnya hingga 3 kali. Terakhir sekali Bukhari mahu membawanya ke Rasulullah SAW tapi syaitan berjanji tidak akan buat lagi, dan untuk menunjukkan keikhlasannya maka dia ajarnya Bukhari bahawa sekiranya dia membaca ayatul kursi sebelum tidur, Allah Subhanahu Taala akan adakan penjaga untuknya semasa dia tidur. Maka dia pun dilepaskan syaitan itu dan dilaporkan perkara itu kepada Rasulullah SAW. Maka baginda menyatakan kepada Bukhari, orang itu adalah syaitan, namun nasihatnya adalah benar. Ini satu tip yang kita, ialah bila termasuk saya juga, bila memang tidak dapat yang tahu diganggu,
maka saya amalkan ini, baca ayatul kursi. InsyaAllah dapatlah kita menangkis gangguan tu. Satu keadaan yang kita tidak lihat, memang kebanyakan syaitan ini kita tidak dapat lihat. Sungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Ini yang satu kelebihan dia orang lah. Kita tak dapat lihat. Allah tu maha adil. Diberinya kita ilmu, tapi kelebihan satu syaitan ni, kita tak dapat lihat dia. Jadi mereka satu kelebihan untuk mereka mengganggu kita dan menggoda kita tanpa kita ketahui. Yang sebenarnya yang kadang kita lalai, terlupa yang kita dikeromoni. Kalau kita satu, bermakna 9. 1/9 bermakna kalau kita satu, 9 mereka kalau mengikut 1/9 ni yang datang mengganggu kita. Dia arah, semua arah lah, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Dan amatlah genting bagi mereka yang lalai sebenarnya pada perkara ini dan memandang remeh. Maka syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka hingga menyebabkan mereka lupa mengingati Allah. Memang sudah dia berjanji, syaitan berjanji, iaitu untuk kita lupa dengan untuk mengingati Allah. Kerana kita ketahui dengan mengingati Allah, itulah satu benteng yang kuat yang mereka ni, syaitan ini tidak dapat mengganggu kita. Inilah sebenarnya satu pendinding, yang sebenar pendinding yang Allah berikan kepada kita, iaitu ingatan kita kepada Allah. Bila kita sentiasa ingat pada Allah, inilah yang dia tak dapat mengganggu. Jadi permulaan mereka nak mengganggu, mesti dia nak lupakan kita, melupakan manusia daripada mengingati Allah. Jangan cakap nak mengingati Allah, malah mereka cuba saya upaya membuat kita lalai, malah tidak suka pada apa yang terjadi. Makna kita punya pegangan kepada dan kepercayaan kita pada Allah ni nak dilemahkan. Yang lebih dari itu, saya akan saya akan datang mereka, iaitu syaitan ni akan menggoda kita dari muka, dari belakang, dari kanan, kiri, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Memang kita nak kita lupakan kepada Allah, apalagi nak kita bersyukur. Jadi salah satu daripada untuk personally, untuk bagi diri saya, doa yang Ustaz pernah ajar pada kita dulu, iaitu doa ni. Ini yang sampai sekarang saya amalkan. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan itu tidak menghampiriku. Kenapa? Bila kita sudah kalau untuk amat peka tentang perkara ni, insya-Allah kita akan
dapat merasai atau dapat kalau tu dapat merasai gangguan tu akan datang. Jadi sebelum apa-apa, sebab itu kita bersiap sedia dengan doa kepada Allah supaya syaitan tidak menghampiri kita setiap masa. Ini walaupun ya memang kita lalai, kita sebagai yang telah ada diajar oleh ustaz kita untuk sentiasa ingat pada Allah. Mereka ini menjaga kita setiap waktu dan dia tahu yang manusia ini sebenarnya lalai, lalu lalai, lekas lalai. Dan itu sesaat lalai itu yang dia dapat masuk untuk mengganggu kita. Jadi tetap kita kadang-kadang perlu berdoa, membaca ayat Quran, ayat suci. Kerana memang kita lalai tentang zikir kita disebabkan oleh dunia ke masalah ke kesibukan pengurusan dunia. Jadi selagi kita belum dapat istiqamah untuk sentiasa naik sentiasa mengingat pada Allah, ialah kita hendaklah benteng diri kita dengan doa dan ayat-ayat suci. Kerana dia berjanji, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik. Kerana kalau sekiranya seorang itu sentiasa mengingati Allah dengan apa yang telah dia ajar, maknanya ahli sufi itu dia terlepas dari syirik, walaupun syirik yang khafi, yang halus. Dan inilah adalah satu benteng yang menjauhkan kita daripada gangguan syaitan ni. Pernah saya ingat Ustaz ceritakan itu Saidina Umar, bila syaitan ini nampak Saidina Umar dari jauh, mereka berpusing U-turn. Kenapa? Kerana kehebatan Saidina Umar, ingat, dan juga kepada sahabat-sahabat Nabi semua ni adalah mereka-mereka yang sentiasa mengingati Allah. Dan disebabkan manusia selalu lalai, lupa dan kehilangan ilmu, iaitu sebenarnya ilmu yang diajar ustaz ni, alhamdulillah kita direzekikan untuk sama-sama mendapatnya kembali dan mengamalkannya. Tapi di antara kebanyakan manusia ni tak semua yang dapat, termasuk iaitu walaupun orang Islam. Jadi seluruh dunia ni banyaklah masalah. Kita boleh lihat gangguan-gangguan syaitan ni memporak-perandakan antara suami isteri, anak bapa, keluarga lah, saudara mara, memecah belahkan mereka. Jadi hinggakan masalah, berbagai masalah, masalah tentang ini semua, masalah dada, anak diuji, ini semua sebenarnya adalah hasutan dan janjinya syaitan ini untuk merosakkan kita, untuk menjauhkan kita daripada Allah. Kerana kerana satu, iaitu bila kita lalai, di situlah tempat dia menyusup. Jadi lalai ini sebenarnya tidak boleh kita abaikan atau
lebih senang kita nak mengetahui bagaimana nak mengingatkan lalai ini, iaitu kita mantapkan diri kita untuk sentiasa ingat pada Allah. Sedangkan kita kalau nak baca-baca ayat pendinding ini semua, baca ayat kursi ke apa, hanya sesuatu masa je. Tapi mengingati Allah ni sentiasa lebih mudah. Dan apabila orang itu istiqamah dengan ingatannya kepada mindahnya, inilah satu pendinding yang tidak dapat dinilai untuk kita teruskan hidup kita kat dunia ni. Ialah nak menguruskan rumah tangga, kerjaan, sambil dapat mengingat ini, kita akan lupa syaitan-syaitan ini sedang nak mencari hela untuk mencari jalan untuk mengganggu kita. Jadi dengan sambil bekerja, sambil kita mendapat mengingat dengan Allah ni adalah satu pemberian yang Allah kasih untuk kita juga, untuk kita, iaitu mereka-mereka yang sudah dapat istiqamah dalam mengingati Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila disentuh oleh sesuatu gangguan dari syaitan, maka mereka ingat kepada Allah, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Tadi kan sahabat kita mengatakan kita istighfar dulu, dan kita lupa. Kita istighfar dan ingat kembali kepada Allah. Dan insya-Allah pelan-pelan kita akan Allah tunjukkan dan menjadi kita sabar dan dapat menguraikan masalah-masalah kita yang kita hadapi. Dan jika engkau tertimpa dengan sesuatu musibah, maka janganlah berkata seandainya sahaja aku berbuat begini dan begini. Akan tetapi katakanlah Allah sudah mentakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki pasti dilaksanakannya. Ketahuilah bahawa kata seandainya akan membuka jalan bagi syaitan untuk menggoda. Ini Rasulullah memberi nasihatnya, iaitu hendaklah kita jangan mengandai-andaikan. Salah satu daripada pendinding kita, iaitu kita qada dan qadar itu kita hendaklah kita pegang dan melaksanakan, kita melaksanakan dan kita menjalani hidup dengan kata, dengan perbuatan kita ni mengikut kadar keimanan kita pada ketetapan Allah ni yang telah ditakdirkan ini, dan tak perlulah kita orang tu mengandai ataupun kita memikir mencari sebab-sebab kenapa setiap perkara itu terjadi. Kerana perkara yang dah lepas itu, yang Allah tetapkan itu adalah satu ketetapan, dan apabila kita meletakkan hati kita ataupun keimanan kita kepada ketetapan Allah ini, insya-Allah kita terselamat daripada godaan syaitan. Dan kita lihat dalam dunia ni sekarang, dunia ni lebih dalam kemelutan, globalisasi dan pandemik. Sekarang ada pandemik pula, dan dalam segi menggugat satu dunia, bukan kita saja, satu dunia, politik, ekonomi, sosial, kerana
perubahan dan kekicauan ini amat kata tu tidak disangka-sangka dan terjadi amat cepat. Tidak dapatlah kita untuk bersiap sedia awal-awal. Dan ini bukan global saat ini, bukan satu dunia je, makna personally, individu, mana setiap kita ni mereka sama ada mereka yang orang kafir ke, orang yang Islam ke, orang makrifat ke, orang yang tidak makrifat, semua kena. Memang sultan Allah. Hanya kita dapat bila kita berpegang kepada keredaan, penyerahan dan terima apa yang terjadi ini dengan tenang, insya-Allah kita tidak jadi tidak kecoh, tidak gabrah. Insya-Allah Allah akan tunjukkan masing-masing individu untuk berlaku sabar dan menghadapi dengan pegangan keimanan tu. Dan sungguhnya kami berikan cubaan kepada kamu. Allah pun dah janji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan di sini sebutan seorang sufi itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni amat mendalam, iaitu satu kata-kata bukan kosong, bukan lumrah. Kata-kata ini adalah amat mendalam dan masuk kepada keimanan kita, iaitu penerimaan kita tentang apa yang Allah tetapkan ke atas kita ataupun sekeliling kita. Sungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan dengan berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari masa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepadamu. InsyaAllah. Jadi tujuan ciptaan jin dan manusia ni kita bincangkan sedikit. Sungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung. Mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakan dan manusia, tapi manusia sanggup memikulnya. Inilah kita. Iaitu apa yang kita sudah belajar, iaitu untuk mengembalikan mereka yang kufur pada Allah, iaitu jin dan syaitan ini kembali sembah kepada Allah. Yang sebenarnya amanah yang diberikan kepada langit, bumi dan gunung yang mereka tidak sanggup. Dan ingatlah, aku tidak menjadikan jin manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Dan selain pada itu, kepercayaan sembah ini dimaksudkan untuk mengenalku. Dijadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenalku. Bermakna Allah menghendaki kita manusia, termasuk jin, untuk makrifat kepada Allah. Jadi kerana makrifat ini bermakna bukan kita saja yang akan yang terjerumus pada godaan iblis, termasuk jin juga. Ya. Jadi syaitan ini
menggoda jin dan juga kita manusia. Maka jelaslah bahawa tujuan ciptaan manusia adalah agar manusia makrifat kepada Allah. Sebab itu sebab itu Allah terus mendatangkan nabi-nabi kepada kita untuk mengingatkan kita kembali kepada sembah kepada Allah dan juga ingat kepada Allah supaya satu-satunya sebabnya iaitu kita dapat menjaga diri kita dari gangguan syaitan ni. Ya. Lebih daripada 124,000 nabi-nabi termasuk rasul-rasul dihantar kepada kita. Agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sebenarnya kami adalah orang lalai terhadap ini. Jadi manusia yang cuba nak berdalih tidak dapat mengatakan mereka tidak dapat petunjuk. Jadi atau agar kamu tidak mengatakan sungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu dan kami ini adalah anak-anak keturunan sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Ini semua dalil-dalil orang-orang yang cuba yang kufur kepada Allah. Dan aku telah menciptakan semua hamba-hambaku beragama Islam, tapi syaitan telah menggoda dan menyesatkan mereka daripada agama mereka. Bermakna hamba-hambaku ini iaitu termasuk jin dan manusia. Iaitu kita dulu beragama Islam, tapi syaitan ni yang menggoda dan menyesatkan kita lah, sebagian kita ni. Dan bukan itu je, dia untuk bagi mereka yang tidak dapat disesatkan, mereka akan cuba lain teknik pula, melalaikan kita, melupakan kita untuk mengingati Allah. Ini yang hendak saya ketengahkan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian. Ini arahan Allah pada rasul-rasul. Kalau tidaklah kerana kurnia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan kecuali sebagian daripada kamu. Sebab inilah rahmat Allah berikan kepada kita, iaitu diturunkan rasul-rasul, nabi-nabi untuk mengingatkan kita kembali mengingati Allah. Sebab memang manusia ni amat lemah, pasal kita tak dapat melihat mereka, yang syaitan-syaitan kita tak dapat melihat, dan amat mudah kita akan lupa. Tapi Allah, di sini Allah mengatakan inilah satu karunia dan rahmat Allah untuk kita. Jadi selepas nabi-nabi sudah tidak ada, sudah khataman nabi sudah, ini bagaimana pula adakah ilmu ni akan adakah kita akan terus akan terus tidak dapat rahmat Allah atau karunia lagi, iaitu yang akan mengingatkan kita ni. Jadi dari ini selepas nabi-nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in semua dah tidak ada. Lalu Allah tetap adakan seseorang yang akan
mengingatkan kita kembali kepada ilmu yang akan satu masa pelan-pelan syaitan mengalihkan pandangan kita daripada ilmu ni. Dan perkara ini memang sudah berlaku daripada zaman Rasulullah dulu sampai sekarang. Kita lihat daripada Imam Ghazali dulu kita lihat kan pelan-pelan walaupun Islam masih utuh, tapi kualiti Islam itu seperti zaman sahabat beralih dan menjadi cair dan tidak kualitinya sudah luput dan mudahlah untuk iblis dan syaitan ini mengganggu manusia. Dan dari itulah mulanya kejatuhan manusia, iaitu especially orang Islam. Kejatuhan Islam ini bermula dari situ, iaitu kita ni sebenarnya musuh ketat syaitan-syaitan yang akan mereka jatuhkan. Walaupun kita masih dalam Islam, tapi mereka akan tetap larikan pandangan kita atau pengetahuan kita tentang Islam itu sendiri yang sebenar. Jadi perjuangan manusia ini untuk mengatasi ialah sebenarnya kita bukan hidup di dunia ini untuk lawan syaitan saja, bukan tapi memang syaitan ini menjadi menggugat kehidupan manusia sekarang, dulu, sekarang dan akan datang. Dan di situ siapakah yang akan membuka balik perjalanan ingatan kita kepada ilmu, iaitu ilmu yang sebenar ni, iaitu mengenal kepada Allah. Kerana memang syaitan ini hendak melupakan kita kepada Allah. Jadi bagaimana, siapa yang akan mengingatkan kita kembali? Alhamdulillah, Allah adakan mereka-mereka yang arif tentang Allah, iaitu yang dipanggil arif billah, iaitu orang-orang yang arif tentang Allah, untuk terus membawa obor nabi-nabi, ilmu yang Islam yang sebenarnya kepada pada manusia untuk mengharungi hidupnya sampai akhir zaman. Jadi maka daripada Ahmad Al-Rifai mengatakan, hendaklah kamu segera mencari cahaya bicara orang-orang arif billah itu sebelum kewafatannya. Ialah kita satu sebelum kewafatannya, tapi kita tak tahu siapa itu orang-orang arif billah, melainkan mereka-mereka yang Allah tunjukkan. Alhamdulillah kita ahli sufi, mereka-mereka ahli sufi yang digolongkan, yang mendapat petunjuk arif billah sekarang ini, zaman kita ini, kita mendapat petunjuk dan dapat mengharungi untuk hidup kita sekarang. Jadi alhamdulillah. Jadi hanya kita nak tahu bagaimana siapa ni
arif billah, bagaimana orangnya dan kenapa kita mesti perlukan arif billah. Tidakkah cukup untuk hukum hakam yang sudah ada ni, yang telah 1,400 tahun, 1,400 tahun selamanya kita sudah Islam sudah mature 1,400 tahun, tidakkah cukup? Maka kat sini kita alhamdulillah ahli sufi tahu yang ada kekurangannya dalam Islam, ya, ilmu Islam itu sendiri, iaitu kehilangan satu ilmu yang sudah di-exploit oleh syaitan ni, iaitu ilmu mengenal Allah itu sendiri. Dan hanya seorang arif billah ni yang dapat membuka itu kembali. Kenapa? Kerana mereka spesialis tentang Allah, dan mereka ini telah diberi mandat untuk menjalankan tugas mereka. Alhamdulillah. Dan kita lihat siapakah golongan-golongan mereka ini, iaitu orang dalam golongan ini mempunyai ilmu ketuhanan dan tanda-tanda Allah. Hati mereka menjadi gedung ilmu Allah yang amat berharga, dan orang itu akan diberi Allah rahsia-rahsia yang tidak diberinya kepada orang lain. Allah telah memilih mereka dan membawa mereka ke sisinya. Hati mereka akan dilapangkan untuk menerima rahsia-rahsia ini dan ilmu-ilmu yang tinggi. Allah jadikan mereka itu pelaku dan lakuannya dan pengajak manusia kepada jalan Allah dan melarang membuat dosa dan maksiat. Jadilah mereka itu orang-orang Allah. Mereka mendapat bimbingan yang benar. Mereka boleh memberi pertolongan kepada orang-orang yang benar dan mengesahkan kebenaran orang lain. Mereka ibarat timbalan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Mereka sentiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah yang Maha Agung. Ini petikan daripada Syekh Abdul Qadir Jalani dari Putu Aib. Jadi mereka inilah yang kita perlu mendapat petunjuk, bimbingan dari seorang arif billah. Dan alhamdulillah bersama kita kita mendapat bimbingan seorang arif billah yang kita hormati dan kita sanjungi. Dan tapi satu jalan yang ini perbezaan jalan arif billah ini, iaitu jalan wali-wali berusaha kepada kesatuan dan dengan itu selalu berada dalam keadaan kemabukan. Tapi jalan Nabi-Nabi, iaitu jalan yang diajari oleh arif billah, iaitu jalan Nabi-Nabi. Jalan Nabi-Nabi ini kemudian makhluk tetap terpelihara dan dengan ini mereka bersikap waras. Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka hendaklah seorang yang mencari arif billah di jalan Nabi-Nabi sentiasa berwaspada supaya mereka tidak tersalah pilih dan dengan itu mereka tersesat. Yang ada juga yang tersalah pilih. Memang kita tahu perlu dicari arif billah tapi tersalah pilih pula. Jadi mengikut hal hujuri ini, Allah menjadikan kita di kalangan manusia mencemarkan nama syariat menurut hawa nafsu mereka. Ini yang mereka mempergunakan agama untuk kepentingan sendiri-sendiri, kepentingan mereka sendiri. Al-Kalabadi mengatakan, menulis orang yang tidak mengetahui hakikat
atau kebenaran berlagak sebagai tahu. Orang yang tidak pernah pun memerikkannya, menghiasi diri dengannya. Orang yang banyak sekali memperkatakannya, menafikannya dengan perbuatannya, dan orang yang banyak menunjukkan dengannya perbuatannya, melindunginya dengan tingkah laku yang sebenar. Ini maksudnya ada di kalangan mereka yang mengajar ilmu ni, tapi sebenarnya hanya di depan tunjuk-tunjuk saja. Seolah dialah yang benar. Ini yang menyusahkan ni, untuk membezakan, melainkan kita dapat petunjuk dari Allah untuk membezakan siapa mereka ni. Dan masalah di dalam tasawuf jalan Nabi ialah mendapatkan arifillah yang sebenarnya, iaitu seorang yang arif bukan saja dalam ilmu tasawuf tetapi juga arif dalam bidang syarak. Iaitu kita sebagai ahli sufi telah diajar, iaitu arif syarak ini adalah satu tempat kita berjalan dengannya. Dan Al-Muhasibi diiktirafkan sebagai seorang imam yang menjadi ikutan orang-orang Islam dalam bidang fikih, tasawuf, hadis. Dan ini dulu ahli-ahli sufi yang dahulu yang tetap mengambil fikih, hadis dan ilmu kalam bersama menjadi ilmu mereka, dan menjalani dan mengajar kepada ahli-ahli sufi yang lain-lainnya untuk mencukupkan diri dengan selain daripada ilmu kesufian, kita perlu juga penuhkan ilmu kita dalam fikih, dalam hadis, Quran dan seterusnya. Al-Junaid, Al-Khushairi, mereka ini semua ahli tasawuf yang telah menghayati dan mengajar juga ilmu syarak. Selain menekan bahawa seorang ahli sufi hendaklah pada setiap waktu berpandu kepada syariah sebagai kata pemutus, ahli-ahli sufi awal juga jarang ketinggalan menunjukkan sesiapa yang tidak mempedulikan syariah akan terlibat dengan kekeliruan dan pertentangan. Ini amat penting ya, kerana ahli sufi ini bukan saja menjalankan syara secara fizikal pada luaran, tapi menjalani kerohanian juga. Dan di situ syaitan ini datang bukan saja mengganggukan dunia kita yang lahiriah ini, tapi kebatinan kita, rohani kita. Dan kerana ahli sufi ini banyak masuk kepada kerohanian, maka di sinilah tempat mereka datang untuk mengganggu kita dan menyesatkan kita. Dan syariah inilah tempat kita berpegang. Syariah ini tempat kita menimbangkan diri kita sama ada kita masih dalam benar ke tidak. Kerana kerohanian ini, bila kita mendalami perjalanan ahli sufi ini, kita akan mengalami pengalaman kerohanian, dan kemungkinan kita tidak dapat panduan atau tempat untuk kita mengadu. Alhamdulillah sekarang kita masih ada ustaz kita untuk kita mengadu. Tapi untuk akan datang bagaimana? Untuk mereka yang akan datang ni dan seterusnya, mereka sudah pasti perlukan tempat mereka berpegang, iaitu hukum-hukum syariah itu sendiri.
Apabila ahli sufi berkata tentang taubat, jihad dan melawan nafsu dan murakabah, mereka disanjung oleh muhadithun. Mereka iaitu ahli syariah ini sebenarnya memandang ahli sufi ini iaitu orang yang kuat menjalankan ibadah, kuat menjalankan amalan-amalan syariah, dan mereka ini dihormati oleh ahli syariah. Sebab itu kita sebagai ahli sufi ini hendaklah tahu apabila kita menggelar diri kita sufi, hendaklah kita menjaga tingkah laku kita mengikut syariah, kerana itulah akan menjaga martabat ahli-ahli sufi itu sendiri. Dan di antara orang-orang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Mereka itu Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah reda akan mereka, dan mereka reda akan nikmat pemberiannya. Mereka lah penyokong-penyokong Allah. Ketahuilah sungguhnya penyokong-penyokong Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. Nabi Musa pernah bertanya, wahai Tuhanku, ini hadis Nabi, wahai Tuhanku, lalu siapakah ahli syurga yang paling tinggi kedudukannya? Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang aku pilih, yang aku tanamkan kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku tutupkan itu sehingga mata tidak biasa melihat, telinga tidak dapat mendengar, dan tak pernah terlintas di hati mereka. Mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang sangat berhak dengan kalimah taqwa. Kalimah taqwa itu serta menjadi ahlinya. Allah telah memilih mereka dengan membawa mereka ke sisinya. Jadilah mereka orang-orang Allah. Jadi, dalam kita fahami, orang-orang Allah ini adalah daripada kalangan orang-orang yang Allah pilih dari kalangan mereka yang menjalani ilmu-ilmu sufi. InsyaAllah. Ingatlah sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang-orang yang bukan Nabi dan bukan pula syuhada, tetapi para Nabi dan syuhada cemburu pada mereka di hari kiamat nanti disebabkan kedudukan yang diberi Allah kepada mereka. Jadi ada yang bertanya, ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami siapa mereka. Ujar sahabat, agar kami bisa turut mencintai mereka. Lalu Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai kerana Allah tanpa ada hubungan keluarga dan nasab di antara mereka. Demi Allah, wajah-wajah mereka pada hari itu bersinar bagaikan cahaya di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak takut di saat manusia takut, dan mereka tidak sedih di saat manusia sedih. Ini semua orang-orang Allah. Di sekitar Rasulullah SAW bersabda, di sekitar arash Allah ada menara-menara dari cahaya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang berpakaian, pakaiannya dari cahaya. Wajah-wajah mereka bercahaya. Mereka bukan Nabi ataupun syuhada. Para Nabi dan syuhada iri kepada mereka. Ketika ditanya para sahabat, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling cinta, mencintai kerana Allah.
saling bersahabat kerana Allah, dan saling berkunjung kerana Allah. Senantiasalah mengingati kepadanya, iaitu senantiasalah kita ingat kepada Allah. Jangan kau lupakan dia, janganlah kau meninggalkan zikir kepadanya. Ini nasihat Syekh Abdul Qadir Jalani kepada kita semua. Jangan kau meninggalkan zikir kepadanya kecuali ajal telah mendatangimu. Sebab ingat pada saat itu tiada berguna. Ingatlah Allah sebelum ajal menimpamu. Berbahagialah hatimu, sebab jika ianya baik, akan baik ke seluruh tingkah lakumu. Jadi dengan membaikkan hati kita, minda kita, insya-Allah dengan sendirinya tingkah laku kita akan berlaku tingkah laku yang baik. Bukannya kita bermula daripada tingkah laku yang baik untuk mengubah hati kita. Sebenarnya perubahan tingkah laku itu bermula daripada hati kita yang sentiasa ingat kepada Allah. InsyaAllah perubahan itu dengan sendiri akan berlaku mengikut naluri kebaikan itu sendiri. Tapi mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Bila seorang itu lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Di sinilah syaitan mendapat jalan untuk menggoda seseorang itu, merosakkan manusia, menggugat kehidupan, agama, pekerjaan, hubungan sosial, macam-macam lagi, disebabkan kita lupa kepada Allah. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka apabila seorang itu lupa kepada Allah, mana Allah akan lupakan diri kita sendiri. Ini yang syaitan dapat mengganggu kita. Maka welah bagi orang yang sembahyang itu, kewelah bagi orang yang sembahyang itu, mereka yang berkeadaan lalai daripada mereka sembahyang. Ini mereka yang sembahyang sebenarnya yang tidak khusyuk, yang lalai itu, lalai apa? Lalai untuk mengingati Allah, bukan lalai untuk dalam syaratnya, dalam pekerjaannya, dalam bacaannya, tapi lalai dalam mengingati Allah. Kamu hadirkan untukku badan-badan kamu dan bukan kepadaku ucapan-ucapan kamu, tetapi jiwa kamu jauh dariku, sungguh sia-sia perbuatan kamu. Jadi inilah yang saya nak share, petunjuk hari Bila untuk kekalkan ingat kepada Allah. Satu, hari Bila sudah mengajar kita kembali untuk makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, dan membetulkan akidah kita, iaitu itulah yang amat penting, iaitu akidah. Dan selepas akidah kita sudah dibetulkan, minda kita sudah berpegang, sudah ada tempat kita untuk kita berpegang ikat, kata orang tu berpegang pada kuat pada tali Allah dengan akidah yang telah kita capai. Satu daripadanya iaitu selain daripada akidah ini,
yang telah kita dapati, iaitu kita bagaimana untuk kita kekalkan ingatan kepada Allah, iaitu salah satu daripadanya iaitu perjuangan kita, iaitu kita kena tetap dalam ingatan ilmu kita kepada Allah. Jadi setiap sesuatu itu mempunyai tiang orang mukmin ialah mindah. Menurut tingkat mindahnya berada ibadahnya. Bermakna ibadah kita ini mengikut tiang, iaitu tiang mindah. Itulah mindah kita. Jadi di sini pandangan mata hati sufi, ilmu makrifat membuka pandangan seseorang kepada kesedaran yang jati mengenai kewujudan, keesaan dan kebesaran Allah SWT. Dan manusia tidak akan beribadah secara sempurna kepadanya tanpa makrifat yang sesungguhnya. Jadi ibadah kita ini tidak akan dapat sempurna melainkan kita sudah makrifat, makna kita sudah kenal, kita dah tahu akidah kita, baru kita dah nak mula menyempurnakan sembahyang. Jadi pandangan mata hati ini amat important, amat mustahak. Masuk pandangan mata hati ini iaitu yang dimasukkan iaitu makrifat, iaitu kita tahu sifat-sifat dan tahu hafal Allah yang kita hadapi tiap-tiap hari ini, yang kita tuntuni, dan kita dapat aman dengan apa yang ada di depan kita. Inilah pandangan mata hati sufi, kerana ilmunya sudah mantap dengan akidah. Sungguhnya beruntung orang yang membersihkan diri dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Lalu apabila dia berdiri melakukan sembahyang seraya memuji, mengagungkan, memuliakan Allah sebagai semestinya, seraya dia kosongkan hatinya hanya demi Allah, maka dia akan melepaskan dosanya seperti layaknya ketika dia baru lahir oleh ibunya. Iaitu sebelum sembahyang, Rasulullah mengajar kita mengkosongkan hati kita hanya demi Allah. Kosongkan hati kita iaitu daripada ingat pada yang lain. Kosongkan hati makna kita ingat kepada Allah. Bersihkan diri dan ingat nama Tuhan yang nak kita sembah. Dan ingatan itu yang perlu kita lakukan, yang telah diajar. Ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat kepadamu. Di sinilah tempat kita mengingat. Ingatan ini kita tujukan yang dah diajarkan, tempat kita mengingat. Penuhkanlah hatimu dengan Allah. Ini semua dah diajar, saya mengulangi. Apabila kamu telah dapat melepaskan hati kamu dari apa saja selain Allah, maka barulah kamu lepas dari ikatan-ikatan yang menambat kamu untuk menuju kepada Allah. Bahawa kita kena lepaskan yang selain daripada Allah sebelum kita nak mengingati Allah. Kita bersihkan selain daripada Allah ini. Bermakna kita binasakan yang lain dan kita mengadakan ingatan kita itu hanya untuk Allah. Aku bersamanya jika ia mengingatiku. Sekiranya ia mengingati aku dalam dirinya, aku akan mengingatinya dalam diriku. Di sini kemudian dia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya roh ciptaannya, dan dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati. Yang kita bajai di sini, yang saya nak tegaskan iaitu minda batin kita, iaitu hati kita ni, pendengaran dan mata hati. Yang mengingat ini sebenarnya mata hati, minda kita,
Yang kita nak gunakan sebenarnya ni adalah minda yang dalam. Jadi kita yang dalam ni, jiwa kita. Jiwa kita lah yang mengenal kepada ilmu makrifat. Yang kenal kepada Allah ni iaitu jiwa kita ni. Jadi kita gunakan yang 3 serangkai ini untuk kekal mengingati Allah. Selepas kita mengingat, kita hendaklah tumpu, ya, tumpuan mata hati seiring ingatan kepada Allah. Jadi untuk kita sentiasa ingat kepada Allah, hendaklah ada tumpuan. Tumpuan ini akan membantu kita istiqamah kepada mengingati Allah. Dan tumpuan ini mengikut pengalaman saya itu kekuatan tumpuan ini bila kita sudah ingatan ni sudah mantap, mana tumpuan ini akan membawa kepada satu tahap lagi. Bila kita sudah dapat mengingati Allah, ataupun kita sedang berzikir mengingati Allah, dan kita tambah dengan tumpuan kepada tempat kita ingat Allah ini, maka oleh itu, jika kamu tumpukan hati kepada yang lain dari Allah, maka kamu telah syirik. Oleh itu, jangan sekutu Allah secara kasar dan secara halus. Apabila kita dapat tumpukan gerak minda batin dan gerak fikiran, hendaklah diarahkan hanya kepada mengingati Allah. Ini ya, iaitu tumpuan kita mata hati. Ini mata hati. Jangan mata hati kita, iaitu mata hati kita pandang pada tempat ingatan yang kita sudah istiqamahkan ingatan kita pada ingatan Allah ni. Maka hendaklah tumpuan mata hati ini synchronize. Maka di situ insya-Allah dia akan membantu kepada kita pada tahap yang lagi satu. Tutuplah semua segi itu dengan kesedaran tauhid kepada Allah. Jadi kesedaran tauhid ini akan berlaku kalau kita sudah mula tumpukan tumpuan itu kepada ingatan. Ketika munajat kepada Allah, hendaklah gerak badan geri, gerak hati batin dan gerak fikiran diarah hanya mengingati Allah. Ini adalah anjuran Imam Ghazali untuk tumpukan, bukan ingat saja tapi tumpuan. Mana ada 2 perkara yang nak lakukan, iaitu ingatan dan tumpuan. Dan ia berlaku dengan synchronize, dengan synchronize, iaitu serentak. Dengan serentak kita mengingat dan kita tumpu, insya-Allah kesedaran tauhid akan membuka kepada rasa, iaitu rasa jalal atau rasa jamal. Dan disebabkan itu bila jalal atau jamal, seorang itu akan dapat satu pengalaman, iaitu pengalaman sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Inilah sifat tak kala mereka dapat jalal, tak kala tumpuan itu. Yang tumpukan itu saya kira diingatkan, iaitu mata yang dalam, mata batin kita, ingatan yang batin kita juga, minda yang batin kita. InsyaAllah terbuka kesedaran yang jati untuk menggetarkan hati-hati kita. Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Yang ada yang mendapat selain daripada guncangan jalal,
ada yang mendapat jamal iaitu tenteram, dan mereka menjadi tenteram, mendapat keamanan bila mengingati Allah tu. Bila mendapat jamal, mereka akan lebih aman, tenteram, nampak tenteram. Kalau jalal, kita memang gegaran kuat, berguncang hingga menangis. Kalau kita mendapat jalal waktu sembahyang, kadang-kadang hingga nak baca, kalau kita jadi imam tak boleh baca, lidah pun keluh. Jadi untuk dapat jalal tak kala menjadi imam tu, cuba jauhkan. Kalau jamal tu kita syok, insyaAllah kita mudah. Tapi waktu kita sembahyang sendiri, insyaAllah jalal itu akan memang dicari lah, kerana ia dapat membersihkan diri kita, minda kita yang selalu digoda oleh syaitan. Dan maka apabila Allah menghendaki untuk memilih seorang hamba-Nya dan melebihkannya dari sekalian makhluknya yang lain serta melengkapkan ke dalam batinnya cahaya makrifat, nescaya akan dilihatnya orang itu dengan pandangan keutamaan dan kerahmatan. Dibukanya baginya pintu-pintu hidayat, lalu dimulakannya dengan sifat kesedaran, dikejutkannya daripada 8 orang-orang lalai. Jadi sifat kesedaran ini iaitu sama ada jalal atau jamal. Mereka adalah orang-orang yang Allah lengkapkan dalam hati mereka itu cahaya makrifat dengan pandangan keutamaan dan kerahmatannya. Pada lahirnya mereka lihat barang-barang, ini Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, pada lahirnya mereka lihat barang-barang dan benda-benda di pasar atau pekan itu, tetapi dalam mata hati mereka, apa yang mereka nampak ialah Allah. Kadang-kadang dengan sifat keagungannya, iaitu sifat jalal, dan kadang-kadang dengan sifat lemah lembut dan keindahannya, iaitu jamal. Inilah mereka-mereka yang dapat sama ada jalal atau jamal mengharungi hidup mereka sehari-harian. Tegasnya dia sedang nyenyak dalam tidurnya bersama orang-orang yang tidur dan sedang mabuk bersama orang yang mabuk. Kelak apabila terangkat kelalaian ini lantaran satu pukulan dari hedikan kebenaran pada hati, barulah hatinya akan terbuka oleh seruan Allah menyerupai hati hamba-nya yang mukmin. Ini semua adalah hentakan tauhid, iaitu kesedaran yang jati, satu pukulan kepada hati kita. Pada masa itu nampaklah satu nur dari hatimu dan lantas terzahir keluar ibadat cahaya lampu di malam yang gelap gulita, memancar keluar melalui tingkap-tingkap dan celah-celah dinding rumah yang menerangi di luar rumah oleh terangnya cahaya di dalam rumah itu. Ini perumpamaan seorang itu belum mendapat getaran ini, mendapat menjalankan ingatan ini sentiasa, wajah mereka bercahaya hingga nampak terzahir di luar untuk kita lihat. Cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi pengenalan kepada Allah SWT mesti kesedarannya jati, di mana seorang itu benar-benar sedar atau dikejutkan kepada kewujudannya atau keesaannya atau kebesarannya. Jadi 3 perkara seorang dapat untuk kesedaran yang jati ini, iaitu kadang-kadang dicampakkan tentang kewujudannya atau keesaannya atau kebesarannya. Jadi goncangan rasa hidupkan kenangan kepada Allah SWT. Apa yang dimasukkan ni?
Iaitu apabila seorang itu sudah dapat mengingati Allah, mendapat goncangan jalal atau jamal dalam ingatan itu, impact goncangan itu bekas, dan bekas inilah menjadi kenangan. Dan sebenarnya kenangan inilah membuat kita sentiasa ingat kepada Allah, mudah untuk kita mengingati Allah. Kadang-kadang tidak dapat kita untuk hilangkan pun. Kerana kalau pada saya, kalau kita sentiasa naik, kadang-kadang memang susah nak tidur. Tak boleh tidur. Jadi Alhamdulillah Ustaz sudah ajar, kita boleh turunkan kembali ke bawah, baru dapat tidur. Bila kita sentiasa kenangan ini sudah melekat, seorang itu sedang dalam keadaan kenangan ini kepada ingatan Allah ni sudah tercop, sudah impact, dan memang sudah sedia ada. Inilah satu pencapaian yang perlu dicapai untuk sentiasa kita mantapkan ingatan itu kepada Allah. Dan walaupun apa yang kita pandang, tapi ingatan tetap, kenangan kita dalam ingatan Allah tetap ada, dan kita dapat merasainya. Dan selepas ini barulah pelan-pelan akan timbul satu tanda-tanda yang hidup, iaitu yang nyata bagi mereka yang khasyaf, iaitu yang Ustaz mengatakan base camp. Itu yang pada saya, satu tujuan seorang sufi itu hendaklah mencapai satu tahap mantapkan base camp, supaya kita sentiasa dapat menanggung ingatan ini sentiasa dan melindungi diri kita daripada gangguan syaitan. Dan insya-Allah kita dapat kenal bila gangguan itu hendak menghampiri kita, insya-Allah. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Ini pada saya, ayat ini menunjukkan kepada mereka yang mendapat jamal, tenteram bila kita dalam keadaan jamal. Kenangan kita ini, waktu kita sembahyang itu amat tenteram, dan kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingati Allah. Maka wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela Allah, nescaya Allah membela kamu dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Selepas itu, selepas kita sudah menjalani perjalanan ini, lagi satu, iaitu kerja kita, iaitu sentiasa, iaitu hendaklah kita membela Allah untuk kita mendapat tapak yang teguh pendirian kita, insya-Allah. Dan wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenteram, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan berpuas hati lagi diredai, serta masuklah engkau dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Iaitu mereka-mereka ini apabila sentiasa dalam ingatan pada Allah akan merasa tenteram dan puas hati dan sentiasa merasai qanaah, sakinah dalam keadaan manapun, walaupun kita dalam menjalankan kerja kita, walaupun selain pada ibadat, kerjaan harian, apabila seorang itu dalam keadaan jiwa yang tenteram dan mantap ingatannya, kita akan tidak berasa berpuas hati dan reda. Itu yang kita dapat menerima, menjalankan
tanggungjawab atau keredaan kita kepada terhadap Allah, disebabkan kita mendapat ketenteraman yang Allah berikan daripada sentiasa mengingati Allah ini. Dan di sini saya mengakhiri share saya ini. Saya serahkan, alhamdulillah saya serahkan kembali kepada Cik Azri